Rakan-rakan guru dan murid-murid dipersilakan duduk. Terima kasih kepada semua atas nyanyian lagu Negaraku dan lagu Ibu Pertiwiku sebentar tadi. Sungguh nostalgia kerana sebelum ini biasanya kita akan berdiri di dataran ilmu ataupun di Dewan Seri Kidorong untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama, dan hari ini sungguh istimewa kerana kita berdiri di hadapan laptop, komputer riba, telefon bimbit dan sebagainya. Baik. Tetak buluh kadang 10, laksana di titing, kias ibarat. Angkat tangan jemari 10, doa di pohon biar selamat. Bagi memberkati majlis perhimpunan secara dalam talian, kita pada pagi ini, majlis berbesar hati menjemput Saudara Muhammad Ashraf bin Maslihi dari kelas 4 STEM 1 untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'ul mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini secara maya adalah bertujuan untuk menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami pada hari ini, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami dalam bentuk apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Karim. Berkumpulnya kami di sini juga ingin merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada-Mu kerana kami masih berupaya untuk berkumpul meskipun di kala situasi yang mencekam dan membimbangkan pada masa ini. Ya Allah, Engkau kurniakanlah perlindungan dan kesihatan yang sejahtera kepada setiap daripada roh dan jasad yang menghadiri majlis ini pada hari ini, ya Allah. Ya Khaliq, ya Barik, berikanlah kami kecekalan dan kekuatan bagi meneruskan perjuangan kami menentang wabak COVID-19 ini. Sesungguhnya tiadalah yang lebih mengetahui tentang apa yang berlaku di langit dan di bumi ini melainkan Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Ashraf di atas bacaan doa itu tadi. Moga majlis perhimpunan secara dalam talian kita ini berlangsung dengan lancar dan diberkati hendaknya. Para guru dan murid-murid sekalian, bagi meneruskan atau cara majlis perhimpunan secara dalam talian pagi ini, molek kiranya cikgu memberikan sedikit penerangan secara ringkas mengenai majlis perhimpunan secara dalam talian ini.
Buat julung kalinya, perhimpunan kita ini dibuat secara dalam talian untuk menyampaikan info-info penting kepada murid-murid sepanjang tempoh sekolah ditutup buat sementara waktu. Maka diharap perhimpunan secara dalam talian ini mampu memberikan maklumat sedikit sebanyak kepada murid-murid sekalian akan perkembangan semasa sistem persekolahan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, terlebih dahulu cikgu ingin menjemput wakil Badan Kepimpinan Pembimbing Rakan Sebaya di bawah kendalian guru penasihatnya iaitu Cikgu Ronald, dan wakil Badan Kepimpinan tersebut ialah Lorna Puyang Job dari kelas 5 STEM 1 untuk berkongsi sedikit perkara mengenai motivasi dalam pembelajaran. Dipersilakan. Terima kasih. Adakah suara saya clear? Ya, okey. Cikgu boleh dengar. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Pengetua SMK Tidurong, Cikgu Rosli bin Saleh, penolong kanan pentadbiran Cikgu Wan Juliana binti Wan Muhammad Zain, penolong kanan hal ihwal murid Cikgu Syali anak Iki, penolong kanan co-curriculum Cikgu Jika anak Sambau, penolong kanan tingkatan 6 Cikgu Baki bin Moshi, penolong kanan PPKI Cikgu Shiling, kaunselor sekolah, guru-guru serta rakan seperjuangan sekalian. Hai semua, nama saya Lorna. Saya merupakan ahli pembimbing rakan sebaya. Jadi pada hari ini, saya nak kongsikan bersama rakan-rakan akan pentingnya hadir untuk mengikuti PDPA. Rakan-rakan sekalian, masih ingat lagi tak apa cita-cita anda? Kalau anda ada cita-cita, kalau anda ingin berjaya, kalau anda mahu menjadi insan yang mampu merubah nasib keluarga, kalau anda ingin menjadi seorang yang disegani, maka ilmu itu penting. Macam mana anda dapat ilmu? Semestinya apabila anda menghadirkan diri dalam PDPA. Ingat kawan-kawan, kalau anda tidak hadir untuk PDPA, anda yang akan rugi. Kenapa? Sebab anda akan ketinggalan ilmu yang dipelajari sewaktu PDPA sedang berlangsung. Buat kawan-kawan semua, malas bukan satu alasan. Tiada kuota bukan penyebab utama tidak mengikuti PDPA. Ini kerana ada segelintir pelajar yang cakap tak ada kuota, tapi boleh-boleh post dekat WhatsApp status tengah main PUBG. Tepuk dada tanya selera. Bak kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jika anda nak berjaya, pastinya anda akan berusaha untuk mendapatkan ilmu. Kerana bersusah-susah dahulu, bersenam-senam kemudian. Baiklah, di sini saya ingin berkongsi sedikit sebanyak motivasi apabila belajar di rumah. Pertama sekali, kita perlu membiasakan diri kita dengan proses pembelajaran yang normal, iaitu PDPA. Seterusnya, tetapkan dalam fikiran bahawa tidak semestinya belajar itu dalam kelas. Yang penting adalah ilmu yang disampaikan dan tugas kita untuk menerima dengan hati yang terbuka. Seterusnya, hargailah semangat guru kita yang sentiasa memikirkan kita. Berbagai kaedah pembelajaran yang telah digunakan untuk menyampaikan ilmu. Jadi, giliran kita pula untuk membalas jasa cikgu, semangat cikgu dengan membuat kerja-kerja yang telah diberikan. Dan yang terakhir, jujurlah dan disiplinkan diri untuk belajar sendiri di rumah. Jadi, ingat semua, marilah kita sama-sama teruskan hadir untuk kelas PDPA. Jangan ponteng, jangan sia-siakan usaha cikgu-cikgu kita untuk memastikan kita menjadi anak murid yang berjaya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua.
Terima kasih diucapkan kepada saudari Lorna Puyang Jok dari kelas 5 STEM 1 itu tadi, memberikan kita rakan-rakan pelajar sekalian, murid-murid bagaimana kita nak bermotivasi dalam pembelajaran. Cikgu tahu sekarang ini agak mencabar bagi kamu, tetapi apa yang cikgu katakan, kamu adalah generasi yang bertuah kerana kamu belajar dalam pelbagai situasi pembelajaran. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat bersemangat untuk belajar. Okey, baiklah. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas perkongsian itu tadi, wakil daripada pembimbing rakan sebaya di bawah bimbingan guru penasihatnya Cikgu Rona. Kini kita beralih kepada Cikgu Magnus selaku guru yang bertugas sebagai setiausaha peperiksaan sekolah kita untuk memberikan kita maklumat terkini mengenai pentaksiran sumatif sekolah yang mungkin akan diadakan. Dengan ini, majlis dipersilakan Cikgu Magnus. Terima kasih Cikgu Sylvester. Dapat dengar suara, Sil? Boleh, handsome Cikgu. Cikgu dengan necktie. Okey. Jadi selamat pagi kepada Cikgu Rosli, Pengetua Sekolah SMK Kedorong, Cikgu Wan Juliana, Penolong Kanan Pentadbiran, Cikgu Syali, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Cikgu Jika, Penolong Kanan Kurikulum, Cikgu Chun, Penolong Kanan Petang, dan Cikgu Baki, Penolong Kanan Tingkatan 6, serta rakan-rakan guru sekalian dan kepada semua anak-anak pelajar SMK Kedorong. Okey, hari ini saya ingin berkongsi kepada semua warga kids, terutamanya kepada anak-anak pelajar berkenaan dengan pentaksiran sumatif 1, iaitu peperiksaan pertama yang akan diadakan pada tahun ini 2021. Okey. Pentaksiran sumatif ini diadakan bertujuan untuk menguji sejauh mana tahap penguasaan anak-anak pelajar setelah menjalani proses pembelajaran dan pengajaran dari rumah. Jadi itu adalah motif ataupun matlamat utama mengapa pentaksiran sumatif 1 ini ataupun peperiksaan ini perlu dijalankan. Baik, perkara yang kedua. Bila pelaksanaan pentaksiran sumatif ini akan dilaksanakan. Okey. Untuk pengetahuan semua anak-anak pelajar, pentaksiran sumatif 1 ini dilaksanakan kepada seluruh tingkatan, bermaksud daripada tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5. Okey, semua anak-anak pelajar tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5 akan menjalani pentaksiran sumatif 1 ini. Yang mana anak-anak pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2 okey, akan diuji daripada 2 hingga 6 Ogos tahun 2021. Maksudnya selepas cuti bulan Julai ini. Okey, masuk bulan Ogos, maksudnya 2 Ogos itu sudah bermula peperiksaan. Bagi tingkatan 3 pula, okey, tarikhnya adalah 9 hingga 13 Ogos 2021. Bagi tingkatan 4 pula, okey, tarikhnya adalah 9 hingga 19 Ogos 2021. Bagi tingkatan 5, okey, adalah 16 hingga 25 Ogos 2021. Kita tengok di sini, okey, jadual ini, tarikh ini mengambil kira di mana anak-anak pelajar kita ada yang berkongsi gadget. Jadi itulah sebab mengapa dia dilaksanakan selama 3 minggu ini. Okey, kita tengok dia 3 minggu panjang waktu ini. Okey, sebab kita mengambil kira anak-anak pelajar yang berkongsi gadget dengan adik-beradik. Okey, berapa jumlah mata pelajaran yang diuji untuk setiap hari? Okey,
pada setiap hari, satu hari akan terdapat 2 mata pelajaran yang akan diuji. Ini bagi tingkatan 1, tingkatan 2, dan tingkatan 3. Disebabkan tingkatan 1, tingkatan 2, dan tingkatan 3 ini tidak berapa banyak mata pelajaran, jadi kita tetapkan satu hari itu terdapat 2 mata pelajaran. Maksudnya di sini, mengikut kebiasaan jadual PDPR yang kamu selalu jalankan pada setiap hari itu. Maksudnya 2 subjek itu, 2 mata pelajaran. Bagi tingkatan 4 dan tingkatan 5 pula, terdapat satu tarikh di mana ada 3 subjek yang diuji pada hari tersebut. Namun demikian, kebanyakan daripada hari-hari pentaksiran itu adalah di mana satu hari itu hanya 2 mata pelajaran yang akan diuji. Cikgu, Terusnya itu adalah jumlah mata pelajaran yang diuji pada setiap hari lah. Seterusnya, bagaimana pentaksiran sumatif 1 ini dilaksanakan? Pentaksiran ini, peperiksaan ini dilaksanakan secara dalam talian. Maksudnya peperiksaan itu berlangsung ataupun dilaksanakan secara online. Di mana guru mata pelajaran, setelah guru mata pelajaran menggubal soalan, selepas digubal soalan itu, link soalan itu akan dikongsikan oleh guru mata pelajaran mengikut jadual yang telah disediakan. Contoh pukul 8 hingga pukul 10. Jadi pukul 8 hingga pukul 10 itu contohnya mata pelajaran bahasa Melayu. Hari ini, contoh hari ini bahasa Melayu. Jadi pukul 8 hingga 10 di dalam jadual itu. Bermakna dari pukul 8 hingga 10 itu, sebelum pukul 8 itu, guru mata pelajaran yang mengajar subjek tersebut akan berkongsi link soalan peperiksaan tersebut yang mana dibentuk ataupun digubal dalam bentuk Google Form. Link itu nanti akan dikongsikan oleh guru mata pelajaran Anda ke dalam grup kelas mata pelajaran masing-masing, sama ada melalui WhatsApp ataupun grup melalui Telegram. Itu bergantung kepada guru mata pelajaran masing-masing nantilah nanti. Kalau kamu selalu menggunakan Telegram, grup mata pelajaran kamu tuh jadi guru mata pelajaran itu akan berkongsi link tersebut di dalam Telegram. Kalau dia biasa guna WhatsApp, WhatsApp, jadi dia akan berkongsi di dalam WhatsApp. Itu adalah macam mana pentaksiran ini dilaksanakan. Baik, perkara yang seterusnya, bagaimana format kertas soalan yang akan kamu duduki itu. Format kertas soalan adalah tidak menggunakan format penuh. Maksudnya di sini, sekiranya mata pelajaran itu ada kertas 1, ada kertas 2, ada kertas 3, ada kertas 4, maksudnya tidak ada kertas 1, kertas 2, kertas 3, kertas 4. Hanya satu kertas sahaja. Namun demikian, perkara-perkara yang diuji di dalam soalan itu adalah bergantung ataupun ditentukan oleh guru mata pelajaran setelah mereka berbincang, apakah soalan yang perlu dikeluarkan untuk menguji tahap pengetahuan anak-anak pelajar sekalian. Saya harap ini jelas. Maksudnya kalau contoh macam bahasa Melayu ada kertas 1, kertas 2. Tidak ada kertas 1, tidak ada kertas 2. Hanya satu kertas saja. Namun soalan di dalam tu boleh jadi di dalam kertas 1 itu ada, di dalam kertas 2 itu pun ada. Mungkin digabungkan komponen-komponen soalan di dalam itu. Item-item itu. Saya harap ini jelas untuk anak-anak pelajar. Itu adalah format. Sekarang kita pergi kepada perkara yang seterusnya, berapa lama tempoh masa penilaian itu dijalankan. Maksudnya berapa lama tempoh exam, peperiksaan itu dijalankan. Masa yang ditetapkan adalah maksimum dia 2 jam dan minimum 1 jam. Maksudnya dalam lingkungan inilah 1 hingga ke 2 jam. Namun demikian, ianya adalah bergantung dengan soalan yang digubal oleh guru mata pelajaran tersebut. Macam contoh kertas PJK kan,
pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan. Okey, lazimnya kertas itu dijawab dalam tempoh 1 jam. Okey, jadi 1 jam itu nanti terpulang kepada guru mata pelajaran yang menggubal kertas soalan itu nanti. Okey, perkara yang seterusnya adalah bilakah jadual peperiksaan akan diedarkan? Okey, nanti slide yang terakhir nanti saya akan paparkan secara ringkas, okey, secara ringkas jadual yang telah digubal itu mengikut tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Okey. Jadual nanti, jadual peperiksaan itu akan diedarkan dalam minggu ini. Selewat-lewatnya 15 Julai. Tapi hari ini mungkin kita akan diedarkan kepada guru kelas. Jadual akan diedarkan oleh guru kelas. Oleh itu, anak-anak pelajar, pastikan kamu sentiasa peka dengan maklumat yang dikongsikan oleh guru kelas dalam grup kelas masing-masing. Supaya kamu tahu bila peperiksaan itu dijalankan, tarikh dia bila, Jadi perlu peka, sentiasa peka dengan maklumat-maklumat terkini yang dikongsikan oleh guru kelas kamu, di dalam grup yang telah dicipta itu. Untuk peperiksaan secara online ini, kami guru-guru mengharapkan kejujuran daripada anak-anak pelajar sekalian. Walaupun disebabkan kekangan kita tidak dapat memantau adakah kamu membuka buku ataupun sebagainya. Sekarang adalah di mana kamu perlu belajar. Kamu perlu belajar untuk amanah di dalam melakukan sesuatu tanggungjawab itu. Sekiranya kamu jawab tanpa membuka buku, maksudnya kamu di sana dapat menguji sejauh mana tahap penguasaan kamu terhadap satu-satu subjek yang telah kamu pelajari secara PDPR ini. Jadi, from the bottom of your heart, kamu perlu jujur. Supaya apabila kami guru-guru menyemak nanti, kami akan tahu itu adalah kemampuan sebenar kamu. Bila kami tahu itu kemampuan sebenar kamu, kami guru-guru akan dapat membantu di mana kelemahan, di mana kesilapan kami, dan mudah-mudahan kelemahan itu dapat kita perbaiki dan seterusnya akan dapat menjadikan kamu lebih baik di masa yang seterusnya. Untuk peperiksaan seterusnya, mungkin kamu akan mendapat keputusan yang lebih baik. Jadi berlaku adil, berlaku jujurlah anak-anak pelajar. Oleh itu, sebab kita sudah tahu bahawa tarikh peperiksaan itu sudah dikeluarkan, maka amat penting bagi anak-anak pelajar untuk sentiasa mengikuti kelas yang diadakan. Supaya kamu dapat menjawab peperiksaan dengan lancar dan seterusnya memperoleh keputusan yang cemerlang. Jadi apa yang kamu telah pelajari sebelum ini, apa yang kamu telah belajar bersama guru-guru kamu akan diuji pada bulan Ogos ini. Oleh itu, PDPR itu sangat penting. There is no shortcut to success. There is no shortcut to success. Mau tidak mau kita perlu membawa diri, perlu juga untuk memastikan diri kita sendiri sentiasa belajar. Supaya apabila kita bersemuka nanti, kita dapat terus pergi ke perkara yang seterusnya. Dan kita akan tidak lagi mengulang perkara yang sama. Itu sangat penting. Terutama yang subjek-subjek yang ada silibus, yang mengikut silibus itu. Jadi anak-anak pelajar, pastikan kamu sentiasa mengikuti PDPR ini. Hendak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Kerana tidak ada yang bulat tak akan datang bergolek, yang pipih tak akan datang melayang. Saya harap ini jelas anak-anak pelajar. Baik, sekarang saya akan kongsikan di sini berkaitan dengan jadual. Kamu tengok secara nanti tengok secara sepintas lalulah. Sekejap ya.
Oke, saya stop sharing ini dulu. Saya akan share berkaitan dengan jadual untuk setiap tingkatan. Baik. Adakah sudah tertera di screen semua di sana? Cikgu Sil sudah ada tertera? Ada cikgu, boleh nampak jadualnya. Oke, anak-anak pelajar, oke, ini adalah jadual pentaksiran bagi tingkatan 1 yang akan diadakan pada 2 hingga 6 Ogos. Oke, kamu boleh tengok di sana, boleh ambil gambar. Oke. Kalau kita tengok di sini, semua pentaksiran ini diadakan pada sebelah pagi. Oke, semua pentaksiran ini diadakan pada sebelah pagi. Oke, 8 hingga 10, lepas tu 10.30 hingga 12.30. Oke, jarak setengah jam, oke, 10 hingga 10.30 itu adalah diperuntukkan untuk masa rehat dan juga urusan penghantaran skrip jawapan kepada guru mata pelajaran kamu. Oke. Ini untuk tingkatan 2 pula. Untuk tingkatan 2 sama juga, tarikh dia tetap sama daripada 2 hingga 6 Ogos. Namun demikian, tingkatan 1 tadi kita jalankannya pada sebelah pagi. Untuk tingkatan 2, okey, pentaksiran akan diadakan pada sebelah petang. Ini mengambil kira okey, anak-anak pelajar yang berkongsi gadget bersama dengan adik-beradik. Maksudnya di sini, anak-anak pelajar tingkatan 1 sediakan Maaf mengganggu, Cikgu ya. Magnus. Ya. Tadi saya dapat pengumuman suara cikgu dekat live YouTube kurang jelas. Boleh cikgu dekatkan dengan mic suara cikgu Boleh, yang lunak itu. Ya, terima bolehkah kasih. saya? Cikgu. Okey, okey. Thank you. Okey. Macam mana sekarang Cikgu Sil? Sangat jelas cikgu. Terima kasih. Alright. Okey, thank you. Okey, ini untuk tingkatan 2. Tingkatan 1 tadi diadakan pada sebelah pagi. Manakala tingkatan 2 pula akan diadakan pada sebelah petang. Okey, ini mengambil kira anak-anak pelajar yang berkongsi gadget. Okey, maksudnya di sini okey, bermula dari hari ini setelah kamu melihat jadual ini, persiapkan mental, okey, emosi kamu, okey, buat kebiasaan bahawa untuk pelajar tingkatan 2 ini pada sebelah petang ini, okey, kamu kena ready. Okey, jangan tidur masa ni sebab sistem badan kita bila kita selalu tidur pada masa tersebut, okey, automatik kita akan mengantuk. Jadi persiapkan diri. Okey, kalau kita tengok di sini, okey, walaupun ini pada sebelah petang, untuk pelajar-pelajar, murid-murid yang mengambil mata pelajaran bahasa Cina, okey, dia akan diuji pada sebelah malam. Okey, take note bagi murid-murid yang mengambil subjek bahasa Cina, dia akan diuji pada sebelah malam, iaitu dari pukul 8 hingga pukul 10 malam pada hari Jumaat. Okey, saya harap ini jelas. Baik, sekarang kita pergi kepada tingkatan 3 pula. Okey, tingkatan 3 pun tidak banyak bezanya. Okey, sama juga, cuma tarikh dia adalah pada 9 hingga 14 Ogos. Okey, yang mana keseluruhan daripada peperiksaan ini akan diuji pada sebelah petang. Okey, akan bermula pada pukul 1 kertas yang pertama dan kertas yang kedua 3.30 hingga 5.30. Okey, bagi murid-murid yang mengambil mata pelajaran bahasa Cina, okey, sama seperti tingkatan 1 dan tingkatan 2, okey. Bahasa Cina akan diuji pada hari Jumaat 13 Ogos 2021 pada pukul 7.30 malam hingga 9.30 malam. Okey. Masa ini kita tengok 2 jam semua, tetapi itu bergantung kepada guru mata pelajaran yang menggubal soalan itu. Okey, tidak semestinya 2 jam. Okey, kalau 2 jam itu nasib kamu lah. Okey. Sekarang kita tengok tingkatan 4, kelas tingkatan 4. Untuk tingkatan 4 pula, okey, tarikhnya adalah 9 hingga 19 Ogos 2021. Okey, untuk tingkatan 4, okey, keseluruhan daripada pentaksiran ini akan diadakan pada sebelah pagi kalau kita tengok di sini ya. Dan kebanyakan daripada subjek-subjek ini adalah mengikut jadual PDPR yang telah kita laksanakan sebelum ini.
Okey, hanya terdapat beberapa mata pelajaran yang kita tidak dapat elakkan, jadi kita naikkan dia pergi kepada hari yang lainlah. Namun demikian disebabkan jadual ini sudah ada, saya harap anak-anak pelajar bersedia dengan hari dan tarikh yang telah ditetapkan ini. 2 minggu ini tingkatan 4, tengok ini 2 minggu. Kita bermula pada minggu pertama iaitu 9 Ogos dan minggu kedua ada lagi, jangan kamu fikir sudah habis. Ada lagi 16 Ogos sehinggalah pada 19 Ogos itu adalah kertas yang terakhir iaitu pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Yang akan diuji pada pukul 8. Kalau kita tengok di sini pada 16 Ogos tu, 16 Ogos minggu yang kedua. Pentaksiran tingkatan 4, dia akan ditukar kepada sesi petang. Ini nanti akan ditukar kepada sesi petang disebabkan oleh pertindanan. Ada pertindanan dengan pentaksiran tingkatan 5. Itu tingkatan 4. Sekarang kita tengok yang tingkatan 5. Anak-anak pelajar tingkatan 5, pentaksiran Anda bagi anak-anak pelajar tingkatan 5 adalah 16 hingga 25 Ogos 2021. Maksudnya 2 minggu ini. Bermula dari 16 Ogos. Maksudnya di sini selepas cuti sekolah, masih ada ruang, ada waktu untuk kamu mengulang kaji, ada ruang, ada waktu untuk kamu yang tidak pernah hadir PDPR, hadir untuk PDPR. Sebab pada masa itu, 2 minggu itu nanti kemungkinan guru-guru mata pelajaran akan fokus kepada perkara-perkara yang mungkin akan diuji dalam pentaksiran tersebut. Jadi, usahakan diri sendiri untuk hadir ke kelas PDPR tersebut. Untuk ini tingkatan 5 masa dia sebelah pagi kebanyakan. Special for you sebelah pagi disebabkan kamu adalah calon-calon SPM. Hanya pendidikan jasmani dan kesihatan yang akan diuji pada 25 Ogos hari Rabu, hari yang terakhir itu diuji pada pukul 2.30 petang hingga 4.30 petang. Ini disebabkan kita perlu tarik pergi ke 25 Ogos supaya kita selesai pada hari Rabu. Dan untuk maklumat anak-anak pelajar, setelah selesai semua peperiksaan ini, pentaksiran ini, contoh untuk tingkatan 5, 25 Ogos ini adalah hari yang terakhir. Maka hari-hari yang seterusnya PDPR seperti biasa tetap berjalan. PDPR seperti biasa akan tetap berlangsung. Saya harap ini jelas. Jadi, anak-anak pelajar, sediakan mental, sediakan emosi, persiapkan diri kamu. Kita tahu bahawa kekangan kita adalah kita tidak bersemuka. Tetapi buatlah sehabis mampu yang kamu buat. Itu adalah kayu ukur. Di mana sepanjang PDPR yang kita telah jalankan, sejauh mana yang kamu telah kuasai, apa yang kamu telah belajar. Saya harap ini jelas. Anak-anak pelajar, jangan risau. Jadual ini akan dikongsikan oleh guru kelas nanti. Saya rasa setakat itu sahaja Cikgu Sebesta. Saya rasa setakat itu saja. Sekian. Terima kasih. Kembali ke Cikgu Sebesta. Baik, Cikgu Magnus. Itulah tadi info-info penting yang diberikan oleh guru yang bertugas sebagai setiausaha peperiksaan sekolah. Sekali lagi, Cikgu tekankan jadual peperiksaan itu tadi akan diedarkan selewat-lewatnya bermula hari Khamis ini, iaitu 15 Julai. Jadi Cikgu harap kamu dapat peka dengan setiap apa yang cuba dikatakan oleh Cikgu Magnus itu tadi. Dia siap memberikan kamu peribahasa yang bulat, tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Di mana ianya membawa maksud rezeki kamu itu perlu diusahakan. Ianya tidak datang secara sendiri ataupun secara semula jadi. Ianya datang di atas usaha kamu. Jadi cikgu harap setiap info yang disampaikan itu
ada rakan kamu yang tak dapat masuk Zoom ini, untuk makluman, kapasiti Zoom adalah 500 orang. Sekiranya rakan kamu tidak berjaya memasuki ruangan Zoom ini, maka terdapat link YouTube yang disiarkan secara langsung oleh Kids Media. Dapatkan link YouTube itu kerana info-info penting sepanjang perhimpunan ini sangat penting untuk kamu catatkan. Okey? Jadi pada waktu yang sama jangan lupa untuk mengisi kehadiran kamu untuk murid dan juga guru. Boleh minta pada guru tingkatan kamu. Dan sekiranya kamu ada soalan, boleh bertanya dengan guru tingkatan kamu selepas ini. Okey? Baik, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Cikgu Magnus atas ucapan itu tadi. Baiklah, sekarang kita menjemput Cikgu Zolita sebagai Setiausaha Sijil Pelajaran Malaysia atau SPM untuk menyampaikan ucapan Cikgu Zolita mengenai SPM. Dengan ini, dipersilakan Cikgu Zolita. Okey, terima kasih Cikgu Sylvester. Boleh dengar ke? Hujan sangat lebat di sini. Boleh Cikgu? Boleh ya? Okey, sangat lebat hujan. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada Tuan Pengetua, Cikgu Rosli, PK Wan, Cikgu Wan, PK Him, Cikgu Syali, PK KK, Cikgu Jika, PK tingkatan 6, Cikgu Baki, PK Petang, Cikgu Chun dan semua rakan-rakan guru. Okey, ini khas untuk pelajar-pelajar tingkatan 5. Cikgu nak sebut berkaitan dengan pendaftaran SPM. Jadi pendaftaran SPM sudah selesai. Jadi semua pelajar tingkatan 5 cikgu dah daftarkan untuk SPM tahun 2021. Okey. So pendaftaran SPM telah bermula pada 17 Mei yang lepas dan ditutup pada 25 Jun yang lepas. Jadi cikgu nak mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua guru kelas tingkatan 5 yang banyak membantu dalam proses pendaftaran ini. Dari segi mengutip maklumat dari pelajar, mengutip salinan IC, itu yang telah dibuat oleh guru tingkatan awak untuk membantu dalam proses pendaftaran SPM. Okey, pendaftaran SPM telah ditutup pada 25 Jun. Ini bermaksud murid tidak lagi boleh menggugurkan subjek. Masa pendaftaran hari itu yang lepas, cikgu memang sudah meminta guru tingkatan untuk mengenal pasti sekiranya ada murid-murid yang ingin menggugurkan dan tulis surat. Jadi cikgu gugurkan masa dalam tempoh pendaftaran yang lepas. Jadi selepas tarikh tutup, tidak boleh lagi ada pengguguran subjek. Okey. Okey, yang ini berkaitan dengan borang pendaftaran SPM. Selalunya kita mengisi borang pendaftaran SPM dan lepas tu baru cikgu key in. Jadi tahun ni dia terbalik sikit disebabkan keadaan kita PKP ni tidak membenarkan untuk cikgu mengedar borang untuk diisi. Walau bagaimanapun, cikgu sudah memberi salinan ataupun soft copy borang itu melalui guru tingkatan dan suruh kongsikan kepada murid-murid. Jadi ada murid yang boleh mencetak dan dia isi. Jadi nanti apabila sekolah sudah dibuka, boleh serahkan borang yang diisi itu kepada guru tingkatan. Okey, bagi murid yang belum mengisi borang, so dia kata tak dapat nak cetak, tak ada mesin cetak di rumah, yang ini perlu maklumkan kepada guru kelas supaya kami boleh cetak mengikut keperluan. Berapa ramai yang tak dapat lagi isi borang sebab tak ada pencetak di rumah. Jadi murid-murid ni akan mengisi borang masa sekolah dibuka nanti. Jadi borang-borang ni penting sebagai bukti yang kita buat pendaftaran SPM itu. Dan pihak sekolah akan menyimpan borang ini. Kalau apa-apa berlaku, kita akan merujuk kepada borang tersebut. Mesti diisi juga walaupun kita sudah mendaftar. Okey. Dan juga di sini cikgu nak ingatkan ada juga beberapa orang murid yang memohon untuk menggugur subjek, ada juga yang memohon untuk menambah subjek masa proses pendaftaran yang lepas. Jadi yang ini cikgu nak surat awak, surat permohonan. Surat permohonan itu mestilah ditandatangani oleh ibu bapa
Jadi mesti diserahkan kepada guru kelas. Walaupun yang lepas surat tu awak bagi secara soft copy saja, tapi bila sekolah buka bawa surat buku sekolah dan serah kepada guru kelas. Jadi itu saja berkaitan dengan pendaftaran SPM. Jadi pendaftaran SPM sudah selesai, murid-murid sekarang hanya perlu bersedia untuk menghadapi SPM saja lagi. Okey, sekian, terima kasih, itu saja daripada saya. Baik, majlis mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Zolita di atas perkongsian mengenai SPM itu tadi. Diharap murid-murid khususnya murid tingkatan 5 yang bakal menduduki SPM mohon untuk sentiasa cakna akan perkembangan semasa berkenaan SPM. Okey, seperti yang Cikgu Zolita katakan, tidak akan ada pengguguran mata pelajaran lagi. Mohon untuk bersedia dari segi mental dan fizikal, dan sekarang ini cikgu nak kamu sentiasa fokus akan pembelajaran kamu. Baik, sekarang kita beralih, sebelum itu majlis mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Zolita selaku setiausaha CJ Pelajaran Malaysia untuk sekolah kita. Sekarang kita akan beralih kepada Ustazah Vera, Ustazah Verawati yang akan menyampaikan info-info penting pula berkenaan tentang hal ehwal murid sekolah. Okey, dengan ini majlis mempersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Sylvester. Boleh dengar suara saya jelas? Boleh Ustazah, jelas. Okey, terima kasih. Okey, yang berusaha Tuan Pengetua Cikgu Rosli bin Saleh, yang dihormati Cikgu Wan Juliana, penolong kanan pentadbiran, Cikgu Charlie, penolong kanan HEM, Cikgu Jika, penolong kanan core curriculum, Cikgu Chun Siuping, penolong kanan sesi petang, Cikgu Baki Morshidi, penolong kanan tingkatan 6, dan Cikgu Sherling, penolong kanan PPKI, ketua-ketua bidang, rakan-rakan guru, seterusnya yang dikasihi pelajar-pelajar sekalian. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey. Jadi untuk hari ini saya akan menyampaikan maklumat berkaitan dengan HEM, dan hari ini saya tidak akan share slide sebab saya cuma sampaikan tidak banyak perkara yang saya sampaikan. Ada dua perkara penting saja yang saya akan sampaikan. Jadi saya harap para pelajar sekalian dapat memberi perhatian dan catat apa yang akan saya sampaikan nanti. Okey. Okey, untuk perkara yang pertama, okey, berkaitan dengan laporan COVID-19 harian. Okey, laporan COVID-19 harian ini perlu dilaporkan oleh setiap hari, oleh sekolah setiap hari, termasuk Sabtu dan Ahad ke JPNS, Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak. Kemudian semua murid yang terlibat, dengan kuarantin yang positif terlibat dalam PKPD mesti maklumkan kepada guru tingkatan iaitu tarikh mula kuarantin ataupun positif, di mana tempat kuarantin, bila swab test pertama, bila ditemui positif, okey, sampai bila kuarantin dan habis kuarantin dan sembuh, dan bila kamu dibenarkan balik, sila maklumkan kepada guru tingkatan. Okey. Jadi guru tingkatan akan mengisi maklumat tersebut di dalam Google Form yang disediakan, iaitu masih di tapak Google Form yang sama. Okey. Itu yang pertama berkaitan dengan laporan COVID-19 harian. Okey. Okey, kemudian perkara yang kedua. Okey. Perkara kedua pula berkaitan dengan markah amalan baik dalam sistem KPM SSDM. Okey.
Jadi sebelum itu, sebelum saya terangkan berkaitan dengan amalan baik ni, saya nak bagi sedikit objektif program amalan baik ni. Okey, objektif. Okey, objektif program amalan baik di antaranya adalah untuk melahirkan murid-murid yang beramalan baik, mempunyai pemikiran positif dari pelbagai aspek. Okey. Selain itu, ia dapat mewujudkan situasi sekolah untuk memupuk murid mengamalkan kelakuan baik dan bersopan santun, seterusnya kelakuan yang baik dapat diteruskan dalam kehidupan seharian. Okey. Jadi kumpulan sasaran untuk program amalan baik ini adalah semua murid iaitu dari PPKI, aliran perdana dan tingkatan 6 yang akan terlibat dengan program amalan baik ini. Okey. Bagaimana cara penilaian? Okey, cara penilaian ini guru yang akan menilai amalan baik murid dalam sistem SSDM ni. Okey. Jadi penilaian ini akan diberi kepada murid oleh guru dan AKP kepada murid yang menunjukkan sikap-sikap baik, termasuklah hadir dalam PDPR secara konsisten. Okey. Jadi kemudian saya akan terangkan sedikit berkaitan dengan kategori amalan baik. Apakah kategori amalan baik? Antaranya adalah menzahirkan mana-mana amalan baik, sukarela membantu guru, membantu melaksanakan kerja-kerja landscape ataupun taman, membantu mengemas, menyusun atur bilik-bilik khas, membersihkan kawasan ataupun bilik khas, kerja-kerja mengecat dan menyertai aktiviti luar di bawah bimbingan dan kaunseling. Okey. Jadi walaupun kita masih tidak bersemuka, tapi kita pelajar masih boleh mengamalkan amalan baik ini semasa PKPD ni. Okey. Seperti yang saya nyatakan tadi, iaitu hadir dalam PDPR secara konsisten. Jadi nanti kamu akan dapat dinilai dari situ. Okey. Kemudian maksudnya tidak ada alasan untuk anak-anak pelajar tidak mengamalkan amalan baik ini walaupun tidak bersemuka. Okey. Jadi sijil amalan baik akan diberikan pada hujung tahun. Okay, jenis sijil ini bergantung kepada jumlah mata amalan baik. Okey. Jadi pelajar-pelajar hendaklah mengambil peluang yang ada ini dengan berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan baik dalam kehidupan agar dapat memupuk sikap positif dalam diri. Okey. Jadi akhir sekali, saya nak mengambil peluang ini untuk mengingatkan para pelajar khususnya, iaitu sepanjang tempoh PKP kita ni, agar sentiasa memastikan penjagaan kesihatan dan kebersihan diri. Okey, pastikan kerap mencuci tangan dan amalkan penjarakan sosial apabila bersama dengan orang lain. Okey. Kamu kena ingat COVID-19 ni virus yang berbahaya serta merupakan musuh yang kita tidak nampak. Kadang-kadang kita boleh dijangkiti tanpa apa-apa gejala, tetapi apabila disaring didapati positif. Jadi kena ingat pandemik ini belum berakhir lagi. Okey. Jadi selain itu juga pelajar-pelajar sepanjang tempoh PKP ni, lakukanlah aktiviti berfaedah. Pelajaran, kamu jangan lupa walaupun pembelajaran di bilik darjah bersama guru-guru terhenti seketika, laksanakanlah tugasan yang guru-guru berikan. Jangan dibiarkan masa yang ada berlalu begitu sahaja tanpa pengisian yang berfaedah. Okey. Jadi kita kena hadapi cabaran ini dengan tabah dan sabar.
Sebab kita sedang diuji, insya-Allah nanti kita akan perolehi kejayaan nanti. Okey. Jadi marilah kita sama-sama berdoa semoga COVID-19 ini dapat segera dihapuskan. Okey, dan kita boleh kembali kepada rutin harian yang kita rindui dengan selamat. Okey, semoga kita semua terhindar daripada musibah khususnya ancaman COVID-19 yang berbahaya. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan majlis kepada Cikgu Sylvester. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Verawati. Itu tadi segala nasihat dan segala perkara yang disampaikan Ustazah Verawati itu sangat memberikan manfaat dan kebaikan kepada kita semua. Terima kasih Ustazah mewakili hal ehwal murid. Baik, pengumuman untuk semua. Cikgu tahu, okey, sepanjang kita ber-PDPR ini, mungkin alatan tulis kamu, okey cikgu ini nak mengumumkan sesuatu mengenai kios koperasi. Okey, sekiranya kamu ingin membeli mungkin alat tulis, barang-barang sekolah, sebab cikgu tahu mungkin ada yang dah kehabisan, betul? Jadi, berita baik untuk semua, kios koperasi sekolah dibuka daripada hari Isnin hingga Rabu, iaitu Isnin, Selasa, Rabu, 3 hari dalam seminggu dari pukul 8.30 pagi hingga 2 petang dibuka untuk kamu membeli alatan tulis ataupun barang-barang persekolahan lain. Jadi maklumkan dengan rakan-rakan kamu ataupun ada guru tingkatan di sini, maklumkan dengan para murid cikgu, okey, maklumkan bahawa kios koperasi dibuka setiap minggu hari Isnin hingga Rabu sahaja 8.30 pagi hingga 2 petang untuk murid-murid ini membeli barang keperluan sekolah. Baik. Seterusnya tanpa melengahkan masa, okey, kita ingin menjemput okey yang dihormati Tuan Pengetua SMK Kidorong, Cikgu Rosli untuk menyampaikan ucapan amanat dan nasihat beliau untuk majlis perhimpunan kita dalam talian hari ini. Dengan ini, majlis mempersilakan Cikgu Rosli. Thank you, Cikgu Sylvester. Ya. Boleh dengar Cikgu? Ya. Terima kasih Cikgu. Ya, thank you. Thank you. Rakan-rakan pengurusan, rakan-rakan guru ya, dan anak-anak pelajar yang saya sangat sayangi dan lindui ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam menjulang pendidikan Sarawak ya. Salam menjadi cemerlang ya untuk semua. Terima kasih kena hadir hari ini. Tahniah untuk diri sendiri. Tahniah juga kepada Cikgu Sylvester dengan The Gang, unit pengawas sekolah. Ya. Hari ini kali pertama kita membuat perhimpunan secara maya yang melibatkan ramai orang dan Cikgu sangat terharu dengan kehadiran ini, melebihi daripada 500. Ya. Jadi tahniah untuk semua, terima kasih. Ini hari pertama, nanti mula-mula ni Cikgu Sylvester yang akan membimbing kita. Selepas ini nanti maka kita akan serahkan kepada lembaga pengawas sekolah untuk menjadi MC-nya. Seperti juga perhimpunan-perhimpunan yang kita adakan sebelum ini. Jadi tahniah ya atas semua, atas kehadiran dan atas kerjasama. Okey. Yang kedua, yang hadir hari ini jangan lupa bagi nama kepada guru kelas masing-masing ataupun kepada mana-mana guru agar dapat dicatat seperti yang Ustaz Zavera kata tadi untuk amalan terbaik masing-masing ya. Jadi jangan lupa itu ya. Yang ketiga, cikgu juga nak ucap tahniah dan syabas kepada pembahas-pembahas sekolah ya. Hari itu cikgu tengok live berdebar, lebih dari pembahas berdebar cikgu ya, dan cikgu sangat teruja melihat kehebatan pembahas-pembahas sekolah ya. Walaupun tidak pergi ke final bagi cikgu lah ya, secara pribadi kamu adalah Johan di hati cikgu ya. Jadi tahniah, yang gagal itu ialah mereka yang kalah tetapi tak bangkit-bangkit ya. Yang Johan itu adalah bila dia kalah sekali dia bangkit banyak kali. Ingat ya, Argentina di bawah Messi, yang Johan lawan Brazil itu
4 kali Messi mencuba. Baru kali ini dia dapat pegang piala itu. Jadi gagal sekali bukannya gagal sepanjang hidup. Jadi bangkitlah. Dan yang keempat, cikgu juga nak ucap tahniah dan syabas kepada DJ kita yang tiap-tiap hujung minggu yang menjalankan aktiviti di sini ya. Sangat menarik ya. Sangat sangat menggoda. Hasrat menggoda kah? Bukan ya, sangat menarik ya. Sangat menarik. Cikgu sangat kagum ya. Dan cikgu sangat sangat bangga dengan kebolehan kamu ya. Syed Ali ya. Bukan main lagi hebatnya ya. Kemudian Lona, tadi pun Lona ada bercakap ya. Kemudian ada Muhammad Nur Haziq ya. Natania Sependi ya. Kamu sangat membanggakan cikgu. Ya, teruskan berkaya ya. Jangan jadikan COVID itu alasan untuk kita terkurung ya. Jangan jadikan COVID itu alasan untuk kita mundur ke depan. Kita ciptakan sesuatu masa ataupun kita ciptakan saat yang indah untuk kita walaupun dalam keadaan yang tertekan ya. Tapi cikgu nak cadangkan agak speaker corner itu kalau dapat kita luaskan aktivitinya, kita boleh libatkan komiti-komiti luar. Contohnya kita buat program Hari Ibu bersama ibu ya, anak bersama ibu satu hari ya. Kemudian ataupun kita boleh buat dengan menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih kita kepada para doktor, para polis, foreigner, kita buat temu duga dengan mereka dan kita sampaikan ucapan kasih kita ya. Sebab mereka lah kita berada di sini, sebab mereka lah dengan usaha gigih mereka lah kita dapat meneruskan aktiviti kehidupan kita. InsyaAllah dalam masa terdekat, ya ini bukan janji, dalam masa terdekat nanti mungkin tingkatan 5 dan tingkatan 6 akan dibenarkan bersekolah. Ya. Kita doa banyak-banyak, kita angkat doa semoga tingkatan 5 dan tingkatan 6 itu dapat bersekolah dalam fasa kedua. Fasa kedua COVID. Ya. Jadi kalau tingkatan 5 dan tingkatan 6 dapat bersekolah nanti, maka yang lain masih lagi PDPR. Okey. Jadi akhir kata dari cikgu, tahniah dan syabas. Kita orang memang terbaik, kita memang generasi yang terbaik, kita memang dicipta untuk menjadi yang terbaik. Tahniah, thank you, jumpa lagi. Saya serah kembali kepada cikgu semesta. Thank you. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Pengetua Cikgu Rosli bin Saleh di atas ucapan sebentar itu tadi. Baik, kita sudah hampir ke penghujung majlis. Sebelum itu, suka cikgu ingatkan kepada semua pelajar, ini adalah pengumuman kepada semua pelajar dan juga mungkin guru, cuti pertengahan penggal 2 bermula pada 17 sehingga 25 Julai. Cikgu ulang, cuti pertengahan penggal 2 berlangsung pada 17 sehingga 25 Julai, maka tiada kelas PDPR berlangsung ketika itu. Okey. Jadi diharap segala info, segala maklumat yang disampaikan dapat memberikan kamu satu catatan bagi diri kamu dan juga sampaikan kepada rakan-rakan kamu. Baiklah. Maka majlis kita ini hampir ke penghujungnya. Maka sebelum itu dijemput sekali lagi para guru dan murid-murid untuk berdiri sekali lagi bagi menyanyikan lagu sekolah kita iaitu Maju Terus Maju. Dan cikgu tahu kita semua sudah lama tidak mendengar lagu ini, maka kita akan menyanyikan bersama-sama dan diharap selesai kita menyanyikan duduk balik kerana kita mempunyai sesi bergambar. Okey, jadi cikgu harap kamu sentiasa berada di depan laptop ataupun handphone kamu. Okey, jadi kita akan menyanyikan dulu lagu sekolah kita. Diminta semua guru dan juga murid-murid untuk berdiri. Cikgu, kena buka mic ke cikgu? Tak apa, tak perlu. Oh, Ya, tak tak perlu. Saya rasa tak Okey. nak buka video juga, saya semalu lah, malu. Ya, silakan mute kamu punya ini ya. Alright.
Okey, rakan-rakan guru dan juga murid-murid dipersilakan duduk. Dengan nyanyian itu tadi, maka berakhirlah sudah majlis pimpinan kita secara dalam talian untuk edisi Julai. Sebelum itu, marilah kita mengambil gambar dan menghidupkan kamera anda untuk tujuan fotografi dalam talian. Okey, jadi mari kita buka kita punya ni kamera masing-masing, kita on kamera masing-masing dan kita akan mengambil gambar sebagai kenangan dan juga sebagai dokumentasi kita bersama. Okey. Jadi cikgu akan ambil gambar. Okey, bersedia. Okey, kita ada lebih kurang di sini ada 5 muka surat. Okey, jadi cikgu harap kamu stay stay melihat kamera. Okey. Cikgu ambil muka surat yang pertama terlebih dahulu. Okey. Kiraan 1, 2, 3. Okey. Muka surat pertama selesai. Okey, muka surat yang kedua. Okey, muka surat yang kedua. 1, 2, 3. Okey, sekejap. Muka surat yang keduanya sekejap. Okey. Sekali, okey, muka surat ketiga. Okey. Senyum. Okey. 1, 2, 3. Okey. Okey, ada lagi. Kita ada muka surat lagi yang seterusnya. Okey. Okey, muka surat yang keempat. Okey, hari ini kita sungguh bertuah sebab ramai. Okey. Sekali lagi 1, 2, 3. Okey, muka surat yang keempat, yang kelima, minta maaf. Okey, muka surat yang kelima. Okey, bersedia. Okey, ini adalah muka surat yang terakhir. Okey, 1, 2, 3. Okey. Baik, cikgu save dahulu. Baik. Terima kasih semua. Okey. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Maka sehingga di sini sahaja majlis pimpinan kita secara dalam talian. Terima kasih di atas kehadiran semua guru dan juga murid-murid sehingga kita bersua lagi. Terima kasih semua. Thank you, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Cikgu. Cikgu, terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Cikgu, terima kasih, cikgu. Relax. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Terima kasih, cikgu Chun. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua cikgu. Yang sentiasa sedia. Asraf, bila nak nyanyi Asraf? Asraf, esok kelas cikgu nak dengar suara kamu nyanyi ya. Iya deh. Nyanyi apa cikgu? Lagu semalam tu, cikgu suka lagu semalam tu. Ya, thank you. Okay, thank you cikgu. Pada Thank you, yang cikgu. on mic tu, cikgu sangat salute dengan kamu bagus. On cam mic selalu on cam mic pula, on video. Wah. Wah, sudah. Yo, hei.